أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Tuan Pengetua, Guru Besar, yang saya kasihi, ahli keluarga tuan rumah yang menjamu kami makan, yang saya sayangi lagi saya sanjungi, para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang ada di dalam majlis hari ini. Ada sebarang salah silap daripada saya, harap berikan teguran, nasihat dan tunjuk ajar. Mudah-mudahan dengan cara begitu kita sentiasa dipayungi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan tidak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat daripada pencinta-pencinta Rasul yang mengalunkan qasidah-qasidah yang masya-Allah tabarakallah, sedap dengar. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan dengan keberkatan melantunkan bacaan-bacaan qasidah tadi akan menjadikan kita salah seorang yang berpeluang untuk bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya sayangi lagi saya kasihi, anak-anak, sahabat-sahabat, abang-abang, kakak-kakak, ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sebelum saya mula ni, first time saya mai sekolah yang hebat ni, saya minta izin kepada tuan-tuan untuk saya berdiri kat atas ni. Patutnya saya duduk dengan tuan-tuan kat bawah, sama saja kita. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar. Saya berusia 29 tahun, nak masuk 30 tahun. Saya sudah berkahwin, seorang isteri baru. Baru kahwin maksudnya, bukan ada kahwin satu lagi. Saya baru kahwin, isteri seorang, anak pun seorang.
Anak saya lelaki, nama dia Don Mustafa bin Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar. Kenapa nama Tok Wan kita? Kalau tak ada Tok Wan kita, tak ada kita. Sebab tu nama Nabi pun kena hafal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kenapa? Sebab dalam bait-bait qasidah kan ada sebut, hafailah silsilah Nabi, pasti ada keberkatan. Kenapa nama Nabi? Silsilah Nabi. Sebab tu bila kita baca yang tu seronoklah kita baca Salla alaika Allah. Sambung. Ya Mustafa wa tam rahmani الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني itu apa Salla alaika Allah ya Adnani. Adnani itu gelaran bagi Nabi. Pasal apa Nabi kena panggil Adnan? Pasal Tok Wan Nabi yang last sekali tadi Adnan nama dia. Jadi yang kata Nabi kita ni suatu hari Nabi lepas Nabi siap-siap tu, kata guru kami Fadilatul Ustaz Tuan Guru Al-Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, suatu hari zaman Nabi ada satu orang laki-laki. Orang selalu dengar cerita ni sikit saja. Cerita ni bahawa Nabi biasa mengalahkan satu orang yang terror bergusti 3 kali berturut-turut. Orang biasa dengar cerita tu takat tu je. Cerita dia macam ni. Di zaman Nabi ada satu orang lelaki, nama dia Rukanah. Roka alif nun ta marbutah. Rukanah nama dia. So Rukanah ni dia selain masa zaman Nabi duduk di Mekah dulu, yang nak bunuh Nabi masa peristiwa hijrah tu siapa dia? Yang paling terror sekali tu. Siapa nama dia? Suraqah. Nama dia Suraqah. Dia nak bunuh Nabi. Dia cekak. Dia yang paling cekak masa zaman tu, yang 100 orang tu tak termasuk dia. Dia luar daripada 100 orang tu. Dia pembunuh upahan. Bahasa orang putih panggil assassin. Level dia platinum. Tinggi. Sebab tu dia tak termasuk dalam 100 orang. 100 orang tu Allah, biasa je, pahlawan-pahlawan biasa je, tapi kuat lah. Tapi nak banding dengan Suraqah, tak. Suraqah lain, dia special case. Lepas tu, itu zaman tu. Selepas tu ada seorang lagi, nama dia Rukanah. Tak ada lagi dalam sejarah yang didengari oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, tak pernah lagi mereka dengar bahawa Rukanah bila dia lawan gusti, dia lawan wrestling, dia kalah. Tak pernah lagi. Makna dia kalau dengan zaman kita sekarang, dia macam The Rock lah. Dia macam The Rock lah, dia boleh buat choke slam. Dia buat choke slam. Orang perempuan menganga, dia tak tahu apa. Apa Ustaz cakap ini WWF, WWE memang ni. Dia panggil apa Royal Rumble memang ni, ataupun dia panggil apa Raw Allah apa dia panggil, lupa lah. Tak ingat dah, lama tinggal. Masa zaman saya, masa Steve Austin 316 apa, lepas tu Mysterio. Oh, hampa tengok lah. Kaki gusti pula ni. Lepas tu, jadi Rukanah ni dia hero lah. Dia kuat. Dia tak ada siapa. Dan dia juga kalau lawan dalam perang, mesti menang lah. Rukanah ni. Jadi semua orang takut dia. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar pun seriau dengan dia. Malah kata dia memang kuat. Jadi suatu hari Rukanah ni, saya cerita dulu. Rukanah ni punya cerita. Dia kerja dia mengembala kambing. Dia ada kambing banyak. Makna kata dia seorang
Belah kambing kita panggil apa? Bukan, ni peladang. Dia apa? Penternak lah, penternak. Pengembala lah. Pengembala macam orang suruhan. Tak, ni dia punya sendiri. Tokek kambing tu dia. Tapi dia tak bagi kat orang lain. Dia sendiri yang jaga. Jadi dia bawa kambing dia semua pergi dekat bukit. Satu bukit tu, apa nama bukit tu? Bukit tu nama dia Idhamun. Alif, Bot, Mim. Idhamun. So bila sebut saja, ni bukit apa? Bukit Idhamun. Orang tahu, oi jangan duk pergi lah bukit tu. Pasal apa? Bukit tu Rukanah punya tempat. Siapa sebut nak pergi Idhamun, memang tahu dah dia nak cari pasal dengan Rukanah. Sebab makna kata tempat lepak Rukanah lah kita kata lagu tu. Rukanah, dia bawa kambing dia letak dekat bukit Idham, dia akan duduk kat situ, dia tunggu sampai kambing dia apa, dia akan balik. Situ tempat dia akan duduk. Siapa nak cari Rukanah, cari kat situ. Tiba-tiba ada suatu hari, satu orang lelaki, selepas dia siap pagi tu, lepas dia pakai wangi-wangi elok-elok, dia keluar daripada rumah dia, dia menuju ke bukit Idham. Seorang lelaki, dan lelaki ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan semua orang tahu bukit Idhamun ni apa nama tempat Rukanah? Nabi tak tahu. Maknanya Nabi tahu. Nabi pergi dekat bukit Idhamun tu, Nabi jalan seorang. Nabi tak bawa geng, tak bawa siapa. Nabi seorang-seorang. Orang lain semua takut Nabi pergi seorang. Jalan. Nabi jalan kaki habis. Nabi sampai dekat situ, Rukanah nampak Nabi daripada jauh. Dia kata, "Ya Muhammad." Dia panggil Nabi. "Hai Muhammad." Nabi kita tengok dia. Rukanah. Dia buat lagu kita lah. Dia kata, "Ya Muhammad, kerana hang aku sungguh-sungguh rasa aku nak bunuh hang. Tapi aku bagi peluang dekat hang supaya hang doa dekat Tuhan hang selamatkan hang bila hang ada kat kawasan aku. Dan aku bagi satu lagi peluang kat hang. Apa kata kalau kita lawan Gusti?" Dia nak lawan dengan Nabi. Nabi biasa aja, Nabi badan Nabi biasa aja, bukanlah kata sampai berketak-ketak bergetul-getul, tak ada. Badan Nabi biasa aja. Tapak tangan Nabi macam mana dalam kitab Syama'il kata tapak tangan Nabi lembut seperti lembutnya sutera. Biasa aja tangan Nabi, lebih kurang tapak tangan macam tapak tangan lembut, tangan lembut, biasa aja Nabi. Kalau kita tengok tok-wan kita yang kerja sawah, tapak tangan dia kasar, makna kata kerja dia kuat. Gagak badannya, betih dia kuat. Nabi biasa je orang dia. Rukanah kata, "Macam mana Muhammad? Kita challenge. Lawan." Nabi pun kata, dia kata, "Hang doa dekat Tuhan hang supaya Tuhan hang selamatkan hang. Aku doa dekat Tuhan aku Lata dan Uzza sebab hang hina Tuhan aku. Hang hina Tuhan aku Lata dan Uzza. Aku doa pada Tuhan aku Lata dan Uzza, hang doa pada Tuhan hang bagi hang menang, aku doa Tuhan aku bagi aku menang. Siapa yang menang, kalau hang menang, aku bagi dekat hang 10 ekor kambing. Hang pilih kambing tu sendiri. Besar-besar pun tak apa." Nabi kata, "Okey, boleh." Kata dalam hadis apa dia? Nabi jawab dengan lajunya. Maknanya bila dia challenge, Nabi tu kata, contoh dia buat sini. "Hai Muhammad, apa kata kita lawan? Kalau hang menang, aku bagi 10 ekor kambing." Nabi tu jawab, "Boleh." Makna dia Nabi tak okey lah kot, boleh. Dan Nabi tak macam tu. Nabi segera dia kata, "Muhammad, aku nak challenge dengan hang, lawan. Siapa menang 10 ekor kambing." "Okey, boleh." Laju Nabi jawab, "Boleh." Lawan. Okey, lawan. Itu sebelum start, duduk berdepan, Nabi berdoa, Rukanah pun berdoa. Lepas berdoa, start lawan. Baru bunyi whistle nak lawan, dia bunyi prip tu, Nabi, bukanlah whistle tak ada lah, makna kata nak start lawan lah. So bila ready, Nabi pun ready, dia pun ready, lawan tu, Nabi terus pergi dekat dia, Nabi pegang kaki dia, Nabi angkat dia, Nabi rebahkan dia jatuh, Nabi duduk atas dada dia.
Mana kata Nabi tindih dia. Ruqanah terkejut. Dia tak ada buat apa. Tak ada lagi orang dalam dunia Arab zaman tu bila sebut saja Ruqanah, dia boleh bagi Ruqanah TKO. Tak boleh. Yang ni belum, baru mula. Baru kata, ready. Lawan. Nabi cepung dia, bagi dia tu, Nabi tindih hati dia. Ruqanah kata, bukan hang yang terror, Tuhan hang yang bagi hang menang. Dia kata lagu tu. Dan Tuhan aku bukan kalah, Tuhan aku bagi Tuhan hang menang. Ayat orang galah. Main game kan, kita main game kan, kalah kan, aku bagi hang cana. Betul tak? Ayat kita lagu tu. Kan? Perangai Ruqanah lah tu. Siapa buat main game kata lagu tu perangai Ruqanah sama dengan dia. Jangan buat lagu tu. Kalau kalah kena kata Allah sorry lah, aku kalah lah. Dia tak mau. Dia kata, Muhammad, bangun daripada dada aku. Tadi saya cerita dialog macam laju. Sekarang saya cerita ikut hadis punya, macam mana yang hadis cerita. Ruqanah kata, Muhammad, bangun daripada dada aku, angkat aku. Bukan hang yang menang, tapi yang bagi menang adalah Tuhan hang. Dan bukan aku kalah, tapi Tuhan aku bagi Tuhan hang menang. Dia tak mau mengaku. Angkat Muhammad. Dah bangun dah, dua-dua dah bangun dah. Dah 10 ekor kambing dah. Muhammad, boleh nak lawan sekali lagi tak? Dia kata, boleh. Hang doa kat Tuhan hang, aku doa kat Tuhan aku, siapa hang, kalau hang menang aku bagi 10 ekor kambing. Yang lain tadi 10 dah, ni yang baru punya. Dia kata, boleh. Berdiri depan, Nabi doa. Dia pun berdoa. Habis doa, ready? Lawan. Nabi sekali lagi, mai balik satu lagi, angkat dia, boom, jatuh dia, duduk atas dia sekali lagi. Dia macam, kalau kita aci lah, bagilah dah nak lari-lari apa dulu kan. Ada. Sebab bila saya cerita macam tu, saya lagi kalau dengar apa dialog Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar. Okey, saya cerita kata Nabi rebahkan Ruqanah, Nabi duduk atas Ruqanah punya dada, kita tinggal sat Nabi dengan Ruqanah, kita pergi tengok apa yang jadi dekat rumah Nabi masa Nabi keluar tadi. Masa Nabi keluar tadi, Nabi pergi dah dekat Bukit Idham tadi tu. Bukit tu nama apa? Bukit apa? Idham. Bila Nabi pergi sana, sahabat Nabi semua duk cari Nabi. Mana Nabi ni? Sebab dia keluar tak bagi tahu ke orang. Nabi keluar tak bagi tahu ke siapa? Yalah sebab Nabi nak pi sakit Nabi baliklah. Bukan Nabi bukan orang yang penakut. Suatu hari dekat Madinah, Nabi kan masa Nabi jadi Nabi kira raja, Nabi pemimpin. Tiba-tiba bunyi letupan yang kuat ni dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada, dalam bab tajuk beraninya Nabi. Tiba-tiba bunyi satu letupan yang kuat. Boom, bunyi. Orang Madinah semua pakat keluar. Bunyi apa? Semua orang baru duduk lagu tu. Jom kita pergi tengok ada bunyi belah sana. Semua orang baru nak ajak. Elok keluar daripada apa dah? Kota Madinah tu kalau cerita macam hampa punya sekolah lah, nampak ada tembok kan. So kalau kita duduk dalam ni dengar bunyi kereta kat sini apa? Bunyi apa tu? Jom keluar. Baru nak keluar pintu pagar tu. Macam tu. Orang Madinah kata, jom kita semua pergi tengok bunyi apa letup tu ramai-ramai. Baru nak keluar, tengok daripada jauh yang mai dengan kuda. Balik ke Madinah. Siapa? Nabi. Depa tengok kuda yang Nabi naik tu, seat kuda tu pun Nabi tak pasang. Makna dia apa? Nabi dengar bunyi letup, Nabi terus naik atas kuda, Nabi pergi dulu. Dia tak takut. Lepas dah habis dia balik. Masa orang semua baru nak keluar, Nabi dah balik dah. Tak ada apa, semua boleh masuk balik. Tak ada apa, bunyi letup biasa saja. Nabi naik kuda tanpa perlu ada tali kuda, tanpa perlu ada seat kuda. Punya cekap Nabi. Pergi dulu. Berani Nabi. Sebab tu Nabi dengan Ruqanah ni, Nabi nak kalah ni, Nabi pergi seorang dulu. 2 kali dah. Jadi Abu Bakar dengan Umar pergi rumah Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, mana Rasulullah? Tadi rasanya Nabi pi belah Bukit Idham. Depa dengar Idham tu tempat Ruqanah.
Abu Bakar muka dah jadi satu macam, Umar dah jadi muka satu macam. Allah, Nabi ni sekali kena bunuh dengan Rukanah ni, macam mana ni? Sepanjang hidup kita dua, kita tak pernah dengar pun kata Rukanah dikalahkan oleh orang. Jom pergi cari Nabi. Lari dua-dua orang pergi cari Nabi, takut Nabi kena. Mereka tak tahu kata Nabi duk menang. Hak yang mereka dua lari cari Nabi, naik atas bukit ni, naik atas bukit. Sebab bukit Idham tu dia ada banyak bukit-bukit kecil. Mereka lari tengok mana Nabi. Mereka tak nampak lagi Nabi tengah duduk gusti. Balik pada cerita Nabi tadi balik. So dia tindih. Rukanah kata, Muhammad, boleh tak bangun? Angkat aku balik. Bukan hang yang menang, Tuhan hang yang bagi menang. Buat duk jual ayat tu juga. Ini roplah macam ni. Duk jual ayat tu juga. Dan aku bukan kalah, Tuhan aku bagi hang menang. Kali ketiga dia kata, Muhammad, kali ketiga nak lawan lagi sekali tak? Kali ni aku boleh menang dah. Nabi kata, boleh, jom lawan sekali lagi. Seronok pula. Ada lah, Nabi tak kata lah seronok kan. Kata-kata tu Nabi doa. Saya cerita ulang-ulang perkataan ni sebab dalam hadis tu Nabi cerita yang sama. Nabi kata, aku doa, Rukanah pun doa. Tapi aku doa ke Allah, Rukanah doa dekat Tuhan Lata dan Uzza dia. Ready? Ready. Lawan. Lawan. Nabi ambil dia kali ni, Nabi pegang dia, Nabi boom, Nabi bagi dia tu. Duduk sekali lagi atas dada dia. Nabi tengok muka dia. Rukanah kata, Muhammad, angkat aku balik. Dia jual ayat yang tadi juga. Okey Muhammad, aku kalah dengan hang 3 kali. 30 ekor kambing aku, hang boleh pilih hang ambil. Apa jawab Nabi? Rukanah, aku tak mau kambing. Aku main ni satu je aku nak cakap. Rukanah, jom masuk Islam. Tengok Nabi. Allahu Rabbi. Kalau kita dah lah nak ajak dia masuk Islam, dia tak mau, kita tabuh dah dia tu. Dah kena 3 kali dah tak mau. Terajang sikit perut tu. Kan? Buat kunci ikat kaki kat belakang tu. Kalau kita lah. Dah Nabi dah. Nabi tak dah. Dah bangun, angkat balik. Lawan lagi sekali. Jangan rebah balik. Angkat balik. Rebah balik. Muhammad, ambil kambing 3. Tak mau. Aku nak main ajak Rukanah, jom masuk Islam. Rukanah kata, Muhammad, aku sekali-kali tidak akan masuk agama kamu sampailah kamu tunjuk ke aku perkara yang ajaib. Nabi kata, Rukanah, hang cakap elok-elok. Betul hang nak tengok keajaiban, lepas tu hang masuk Islam? Rukanah kata, betul. Aku mengharapkan Allah menjadi saksi kepada percakapan kamu. Nabi tengok keliling, ada pokok. Dekat dia tu ada pokok. Nabi kata, ya syajar, hai pokok, sini. Nabi panggil pokok. Pokok yang ada dekat dengan kawasan masa Nabi duk lawan dengan Rukanah tu, pokok tu, nama pokok tu pokok Samur. Sin mim ra, Samur, nama pokok tu. Nabi panggil, awak ni pokok Samur ke kat luar ni, apa dah tengok? Jangan, pokok ni bergerak lagi seriau. Nabi kata, ya syajar, sini. Nabi panggil pokok tu. Pokok tu bergoyang, goyang, goyang. Labbaika ya Rasulullah. Pokok tu kata, aku sahut panggilan kamu Nabi. Terbelah badan pokok tu terkoyak 2. Koyak 2, hak yang satu bahagian yang koyak tu berjalan mai kat Nabi, seret dia punya akar dia, serap, 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 seret mai kat Nabi. Sampai dekat Nabi, Rukanah terkejut. Nabi kata, Rukanah, dah cukup ajaib ke belum? Dia kata, okey, cukup ajaib lah, dia kata. Oi, ni kira ajaib. Dia kata, cepat-cepat bagi dia masuk balik dalam tempat dah. Nabi kata, pokok, masuk balik dekat tempat asal kamu, masuk. Nabi kata apa? Pokok, masuk dekat tempat asal kamu, masuk dengan segera. Tadi dia main lambat, Nabi suruh dia masuk cepat. Dia bergerak laju. Sok, masuk, santum balik. Jadi elok balik pokok. Nabi kata, Rukanah, tadi kata janji nak masuk Islam. Rukanah kata, tak cukup ajaib lagi lah. Nampak tak punya jahat ni, jahat.
Dengar ustaz cerita, dengar saya cerita, dengar boleh, tapi sat lagi pengajaran jangan lupa. Saya ada nak cerita pengajaran. Masuk balik, Rukanah tak mau masuk Islam. Rukanah kata, Muhammad, ambil lah lekah 30 ekor ni. Nabi kata, aku tak mau kambing, aku masih nak ajak hang masuk Islam. Hang akan selamat kalau masuk Islam, Rukanah. Rukanah kata tak mau. Nabi kata tak apa, aku balik dululah. Nabi pun balik jumpa siapa? Dua orang tadi. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Depa cari-cari, depa nampak Nabi. Nabi nampak depa dua. Nabi jalan pergi dekat depa. Depa, ya Rasulullah, hang tahu tak tempat ni, tempat Rukanah? Nabi kata tahu. Ya Rasulullah, Rukanah tu tak biasa orang bagi kalah dia, tahu tak? Nabi kata aku bagi dia 3 kali. Nabi kata aku bagi dia kalah 3 kali. Abu Bakar dengan Umar kata, ya ke? Sungguh aku bagi dia kalah 3 kali. Mai aku cerita kat hangpa macam mana cerita dia. Itu yang main hadis tadi tu. Itu yang main hadis tu. Nabi cerita kat depa macam mana Nabi kalahkan Rukanah tadi. Wallahu a'lam. Habis. Pengajaran dia apa? Pengajaran dia, lupa. Rangkap akhir hadis tu. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kamu mai dekat Bukit Idham, jumpa Rukanah seorang-seorang. Nabi kata, ya seorang-seorang. Kamu tak takut dengan Rukanah tu? Nabi kata, lah. Abu Bakar, Umar, bukankah Allah dah sebut dalam Quran? Apa ayat dah? Wallahu ya'simuka minan nas. Aku akan pelihara kamu daripada manusia menyentuh tubuh badan aku, Nabi kata. Kan Allah sebut dalam Quran, wallahu ya'simuka minan nas, aku selamatkan kamu daripada manusia. Rukanah tak akan boleh sentuh aku sampai bila-bila. Abu Bakar dengar dengan Sayyidina Umar, senyum mereka, jalan dengan Nabi balik sambil Nabi cerita dekat mereka apa yang terjadi tadi dekat perlawanan Nabi dengan Rukanah. Habis. Pengajaran dia apa? Pengajaran dia yang pertama, dengar elok-elok, semua tengok saya. Yang pertama sekali, maafkan saya kalau saya cerita tadi, cerita dia lain sikit bunyi. Pengajaran dia saya ambil daripada belakang. Okey, tak apa, saya mula daripada depan. Saya takut budak-budak nanti tak faham cerita. Pengajaran yang pertama, orang Islam adalah orang yang kuat. Orang Islam adalah orang yang kuat selama mana dia dengar apa yang Sayyidina Umar kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Orang Islam kuat selama mana dia ada rukun Islam dan rukun iman duduk dekat dia. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman. Okey, dengar elok-elok cikgu sekolah, minta maaf saya, sebab ni semua satu sekolah kita sama kan. Bukan saya nak uji, bukan saya nak kata, bukan saya nak pelekeh sekolah apa, tidak. Cuma saya kata nak bagi perhatian. Maafkan saya ya. Ustaz tak ada niat lain, saya tak ada niat lain. Saya nak cakap elok-elok je. Tadi semua ramai-ramai sebut rukun Islam 5, rukun iman 6. Okey, dengar elok-elok. Rukun iman yang pertama, kita kata kita percaya kepada Allah dan beriman dengan Allah. Maka siapa pun dalam ni tak akan berani sekali-kali mengatakan Allah itu ada dua. Tak ada. Allah satu. Qul huwallahu. Aiyah. Katakan Allah satu. Satu je. So semua orang akan kata Allah satu. Semua tahu. Kalau siapa kata dua, dia syirik, dia berdosa. Dia syirik, dia keluar Islam, dia murtad. Tak betul. Kalau dia tak mau taubat, boleh bunuh dia. Itu kalau dalam ikut Islam betul-betul. Kalau sekarang jangan. Okey, tak apa. Tapi kan rukun iman yang keempat apa dia? Beriman dan percaya kepada Rasul. Beriman dan percaya kepada Rasul atau Rasulullah? Beriman kepada Rasul atau Rasulullah? Rasul maknanya ramai, bukan Rasulullah seorang. Ada berapa Rasul? 25. Kalaulah macam tu, izinkan saya bertanya, siapa yang dalam dewan yang indah ini boleh cerita dekat saya pasal Nabi Idris?
Tak ada. Siapa boleh cerita dekat saya Nabi Ilyasa? Tak boleh. Siapa yang okey, tak boleh cerita pun tak apa. Dia tahu. Siapa tahu tentang Nabi Hud alaihi salam? Tak ada. Siapa yang tahu cerita pasal Nabi Zulkifli? Tak ada. Dah, tengok sini. Bukan ustaz nak bagi tahu nak ni, dah. Anak-anak kecil sekolah rendah, abang-abang sekolah menengah, kakak pun sama, adik pun sama. Saya nak bagi tahu. Kalau kita tak tahu, masih peluang lagi untuk belajar dan baca. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, di Selangor. Dua tempat ni saya duduk ulang alik. Orang-orang tua-tua dah kerja dah, umur macam ayah dengan mak kita. Tapi saya tanya soalan yang sama, macam ni juga jawapan dia. Tak ada siapa boleh cerita. Kalau dah dewasa nanti macam mana? Jadi duduk sekolah, tengok ustaz semua. Duduk sekolah, kena belajar semua yang boleh belajar. Belajar dengar cakap. Belajar yakin dengan guru. Belajar menghormati guru. Belajar sirah nabawiyah. Belajar berqasidah. Belajar baca Quran. Belajar buat silap. Belajar bertaubat. Belajar minta maaf. Belajar semua. Dulu, okey, ni saya cerita saya sikit. Saya sekolah tahfiz juga. Tapi masa tu umur saya 18 tahun. Saya dah lambat dah hafal Quran. Kawan-kawan saya semua dah hafal daripada kecil lagi. Pandai mereka bahasa Arab, pandai Quran. Cekap mereka. Saya hidup di Mesir. Guru saya buta. Tapi guru saya dah meninggal dah. Saya bawa guru saya tiap-tiap pagi pergi sekolah. Saya akan bawa guru saya yang buta tu pergi sekolah. Bukan saya cerita saya bagus, bukan saya nak cerita kata saya baik, tak. Saya nak cerita apa yang saya buat. Bawa guru pergi sekolah. Balik sekolah, hantar balik guru naik rumah. Duduk sampai guru kita kata apa? Aku dah tak ada apa dah, hang boleh balik lah. Baru balik. Saya tak ada duit. Saya akan cerita benda ni pada semua orang. Masa mengaji dulu kat luar negara, dulu mana ada duit banyak. Saya anak orang susah. Mak saya kerani. Ayah saya pembantu makmal. Tak pernah ada duit banyak. Tak pernah kenal duit ribu-ribu ni, tak pernah kenal. Tak tahu duit banyak mana apa. Duit paling besar pun masa tu biasa tengok RM10. Susah. Jadi bila mak saya bagi duit, lah duit tinggal RM10 dah. RM10 dah dalam poket. Tak ada dah duit minggu tu, bulan tu tak ada duit dah. RM10 dah. Tiba-tiba guru saya buta tu dia kata, "Dun, aku ni sakit lah. Aku nak kena makan ubat. Hang boleh tolong pergi beli ubat tak dekat aku?" Saya kata, "Boleh." Kalau hang boleh, aku panggil ni. Dia panggil isteri dia. Dia panggil isteri dia ambil kotak. Nah, ambil tengok kotak ni. Ambil. Berapa harga ubat tu? RM10. Saya ada RM10 je. Ubat tu harga RM10 juga. Nak beli tak beli? Beli juga. Saya memilih untuk beli. Saya turun mau pergi beli. Naik balik. "Syekh, ini ubat." Syekh pegang tangan bagi. "Oh, terima kasih Don." Dia buka, dia ambil ubat, dia makan, dia minum air. Habis, duit tak ada, kosong. Tak ada. Turun nak tangga, selup tangan dalam poket. Turun tangga, duit tak ada. Tapi saya baru turun tangga. Rumah Syekh saya tingkat 4. Saya baru turun tangga, belum keluar lagi pintu Syekh, bangunan yang Syekh saya punya rumah. Baru turun. Turun-turun, handphone saya vibrate. Bek tu. Tengok handphone. "Woi Don, hang ada kat mana?" "Aku nak bayar hutang hang, yang itu aku hutang hang."
dapat balik duit. Itu guru saya buta, tapi guru hampa semuanya celik baik-baik belakang. Masya Allah, tabarakallah. Ada guru buta tak kat sini? Ada. Habis tu tak mau dengar cakap pasal apa? Sengih seorang-seorang. Tahu pun. Dia tak boleh duduk dia. Dah kenal kat dia. Dia kata aku kenal. Macam mana? Ingat, saya pesan sekali lagi, kita hormat guru, kasut guru, jalan jangan potong daripada guru. Saya berjalan dengan mak bapak saya, mak bapak saya akan jalan depan dulu, baru saya jalan belakang. Saya tak akan jalan depan mak bapak saya, kecuali masa nak ambil kereta. Sampai sekarang mak bapak jalan depan, anak-anak jalan belakang, isteri semua jalan belakang, mak bapak jalan dulu. Kalau mak nak pegang tangan kita, mak pegang, tapi jalan depan sikit daripada kita, kita jalan belakang. Sampai sekarang. Kita dengan mak bapak kita dah lari jauh dah. Mak sini mak ni, mainan kat sini. Tak apalah, tapi belajar. Pengajaran yang pertama, yang tadi. Pengajaran yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata apa dalam Quran? Tolong saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Sekali lagi. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم. Siapa-siapa yang baca Quran, Allah Ta'ala akan adakan di antara dia dengan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat ada pelindung. Orang tak boleh buat dia apa-apa. Nabi baca Quran, Nabi baca doa, Allah pelihara Nabi. Kita baca Quran, baca doa, Allah pelihara kita. Jangan sekali-kali tinggal Quran. Jangan masa nak tasmik saja baca Quran. Jangan. Baca Quran hari-hari. Baca Quran hari-hari. Allah Ustaz, kami memang selalu baca Quran, hari-hari kena tasmih Quran. Bukan, tak mau. Yang ni yang lain daripada yang sekolah punya. Lepas semayang baca Quran. Boleh? InsyaAllah ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Habis. Okey. Mudah-mudahan dengan nasihat saya yang sedikit itu, poin yang paling utama sekali, orang Islam orang yang hebat. Jangan rasa lemah. Di sini semua orang duduk dengan qasidah, duduk dengan baju jubah hanya. Ini baju hari Jumaat, betul? Baju sekolah, baju pengawas apa kata tadi? Pakai baju biru apa kata tadi? Yang bawa bunga manggar apa kata tadi? Kan? Di sini pakai baju elok-elok, jubah elok-elok, baju sekolah elok-elok, tain elok-elok, kasut elok-elok. Nanti bila dah besar pakai elok-elok juga. Nak ragat, nak lawa, nak pakai ni boleh, tapi elok-elok. Jangan seluak sin-sin sebelah, jangan seluak koyak sebelah tak koyak, ataupun dua-dua koyak, ataupun kat punggung pun koyak juga. Tunjuk spender kat orang. Tak mau. Dan kakak, saya pesan, maaf noh, orang perempuan ni dia matang lain sikit. Nak pesan lain sikit apa orang noh. Orang perempuan, ingat ni saya pesan, hati-hati. Orang perempuan dia cepat matang. Maaf kalau saya sebut.
di Selangor, di KL. Sini saya tak tahu, yang sebilah lah, harap sini tak ada. Di sana budak-budak umur 12 tahun yang mengandung, yang dapat anak ramai sangat. Kakak jaga diri elok-elok, sebab Imam Asy-Syafi'i yang jaga dia mak dia. Siapa dia? Qari Al-Quran Mesir yang suara sedap tu, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, mak dia bela dia. Sayangnya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari pada mak dia ni, kata Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, suatu hari kakak Syekh Mahmud demam, teruk kat rumah dia, dia tak boleh bangun. Mak dia nak pergi tengok kakak dia, tapi hujan lebat masa tu, tak ada kenderaan. Apa Syekh Mahmud Khalil Al-Husari buat? Dia kata, mak nak pergi tengok kakak. Dia suruh mak dia naik belakang dia. Mak dia naik belakang dia, dia kokong mak dia, berjalan pergi sampai ke rumah kakak dia, pergi ziarah kakak dia. Tengok macam mana Allah angkat martabat Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Jadi kakak, hampa semua nanti nak jadi mak, tolonglah jaga diri baik-baik. Hampa punya matang lain daripada orang lelaki. Orang lelaki ni semua jenis Naruto belakang ni. Ni semua Naruto punya ni, tak boleh pakai punya. Ni semua Naruto punya. Dia punya otak dia masih relax lagi ni. Kami saya pun sama. Kami semua ni otak main-main lagi. Hampa orang perempuan matang dia lain. Tolong jaga diri elok-elok. Tambah-tambah pula hampa sekolah tahfiz, orang sayang kat hampa lebih daripada orang lain. Tolong jaga diri baik-baik. Saya pun biasa dapat kes budak umur 12 tahun mengandung, 13 tahun mengandung, dapat anak, lahir anak elok. Tapi dia umur 13 tahun, macam mana dia nak jaga anak dia? Budak zaman sekarang 13 tahun masih dia tak ni lagi, bukan macam tok kita dulu. Kakak, ustaz pesan sekali lagi, maaflah saya pakai gelaran saya ustaz sebab saya bercakap, bukan abang kata ustaz pandai mana dah. Cuma abang kata ustaz pesan dengan elok-elok, jaga diri baik-baik. Nak suka dekat lelaki, nak berkenan tak apa, yang tu memang fitrah manusia, tak apa. Tapi guna jalan elok-elok, minta nasihat ustazah, minta nasihat ustaz. Dan saya pesan sikit kat cikgu, boleh ke? Cikgu ada juga kan? Cikgu, ustaz dan ustazah yang ada, maaf ya, saya bukan tunjuk pandai. Cuma saya nak pesan, salah satu daripada cara Nabi mengajar, Nabi tengok di mana potensi anak murid, Nabi akan cungkil dan Nabi akan angkat dia jadi orang hebat. Contoh saya bagi dua. Cuba tengok Zaid, cuba tengok Ubay bin Ka'ab dengan Zaid, mereka bijak. Nabi tahu mereka belajar pandai. Nabi bagi mereka belajar bahasa Yahudi. Belajar bahasa Yahudi. Dalam masa 2 minggu aja mereka dah boleh conquer bahasa Yahudi. Mereka dah jadi pandai bahasa Yahudi. Lah bila Nabi nak deal dengan orang-orang Yahudi, Nabi nak sembang, Nabi bawa dua-dua orang atau bawa salah seorang sembang dengan orang Yahudi supaya faham. Kalau ada penipuan berlaku, Nabi boleh dapat tangkap. 1. 2. Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid, dia umur dia sekolah menengah, umur 18 tahun, 17 tahun, 16 tahun, Nabi dah angkat dah dia jadi tentera perang. Nabi suruh dia jadi hero perang bagi menang dan menang. Tapi Khalid ada satu kelemahan dia. Khalid Al-Walid walaupun dia sahabat Nabi, bila dia jadi imam, dan masa pergi perang apa kan dia jadi imam, bila dia jadi imam, Khalid Al-Walid akan sangkut baca, walaupun surah yang baca tu surah Qul ya ayyuhal kafirun. Dia cari jalan keluar tak jumpa. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum, tak mana yang keluar lakum dinukum, tak jumpa. Khalid sebab otak dia fokus untuk perang, dia perang A1. Nabi tak pernah pun kita baca dalam apa hadis, Nabi kata Khalid ingat dah ayat Al-Quran, Nabi tak pernah tanya dia lagu tu. Sebab apa? Sebab Nabi tengok anak murid yang mana bagus dalam bidang ni, Nabi cungkil bakat dia, Nabi bagi dia jadi apa yang dia nak jadi. Jadi cikgu tolong
Anak murid yang ada depan ni ada banyak jenis. Ada yang suka bercerita, ada yang suka melukis, ada yang suka mereka, ada yang suka macam-macam. Tengok mereka, cungkil bakat mereka, bagi mereka jadi orang hebat. Boleh tak cikgu? Maaf no. Sebab sekarang ni cikgu, sekolah-sekolah hak lain mereka mengajak lagu tu lah. Dia mai, dia ajak, dapat gaji balik. Tak mau, ambil sunnah Nabi. Tengok anak murid ni tak ada apa kelebihan pun seorang ni. Cari lagi. Tengok rupanya dia pandai main bola sepak. Cungkir bakat dia, bagi dia jadi pemain bola sepak yang pakai seluar panjang. Maaf saya cerita. Bila saya cerita lagu tu kat semua orang kata, ustaz boleh tak? Pasal apa pula tak boleh? Forum Perdana Ehwal Islam TV1, tak ada orang boleh pakai serban melainkan aku seorang lah. Dulu siapa pakai serban semua kena tangkap. Lah ni orang mai cari, ustaz tolong masuk dalam TV. Mai cari orang pakai serban. Saya kata bukan apa tak boleh lah kalau tak pakai serban. Allah tak apa ustaz, sekarang dah boleh lah. Orang Islam jaga pendirian. Jaga pendirian. Kita kena pakai seluar panjang. Gelecek bola bagi jadi elok, skor bagi gol. Orang nak panggil, "Oi, main-main dengan sekolah kami." Dengan satu syarat. Apa dia? Aku kena pakai seluar panjang. Pasal apa? Aku orang Islam. Aku kena tutup aurat. Tak apalah, janji boleh skor. Cantik. Sungguh saya cakap betul. Saya cerita ni betul-betul memang keadaan. Kena hari tu sekali di Mesir. Saya baru balik daripada Mesir. Di Mesir, Duta Besar Malaysia, Duta Besar Brunei jumpa dengan saya, panggil saya, "Ustaz, bagi ceramah kat kami." Saya kata, "Saya mai bukan nak bagi ceramah, saya mai nak tengok anak saya." Bagi ceramah juga. "Boleh, tapi saya pakai jaket je lah." "Tak apa, jaket pun tak apa. Mai. Saya seorang aja pakai jaket. Orang lain pula semua lain pakai serban, terbalik." Sebab saya pergi Mesir bukan nak bagi ceramah, saya nak pergi tengok isteri saya. Sampai-sampai Duta panggil. Lepas Duta Malaysia, bayangkan ni semua orang pakai jubah, pakai serban, pakai kopiah apa, budak ramai. Saya seorang aja pakai jaket, duduk atas, bagi kuliah. Brunei, sama. Mana pakai baju Melayu, mereka semua cantik, lawa, berkilat-kilat. Saya seorang pakai jaket juga. Tak bawa baju, bawa t-shirt dia je. Sebab apa? Sebab orang Islam itu orang yang hebat. Pakaian kita pakaian yang hebat. Walaupun kita tak pakai yang tu, orang tetap nampak kita pakai sorban. Pakaian ni jaga sampai ke akhir hayat. Semalam, bukan semalam, tak sah. Hari ni tak sah. Pagi tak lah kan kita. Dia rasa semalam pula dah, silap. Pagi tadi, apa berlaku? Pelancaran. Esok hangpa tunggu. Saya buat kartun macam Upin Ipin. Tajuk dia Tadika Ustaz Don. Semua orang pakai baju lawa-lawa, kut semua. Aku seorang pakai jubah putih serban. Tapi yang paling banyak tangkap gambar aku. Orang pakai lawa-lawa lain, semua orang tak mau tangkap gambar. Agung panggil turun pergi Kedah itu. Semua orang pakai, oi lawa-lawa. Aku seorang pakai jubah sorban. Hampa tangkap gambar ramai-ramai. Tak ada masalah. Orang Islam orang yang hebat. Sebab apa? Sebab kita ada Islam. Ingat, pakai sorban, pakai kopiah, pakai jubah, pakailah apa pun yang agama Islamnya ada ni. Rida kalau ada, jangan tinggal. Tak ada, bubuh kain pelikat. Tapi nak pakai baju sekolah pakai, tak ada masalah. Cumanya, macam saya kata, cikgu, tolong cungkil bakat-bakat anak-anak murid. Sebab saya yakin, tengok muka pun ada ni, boleh cam lah ni. Ni tukang masak ni aku perasan ni. Duk kali belakang aku tengok. Hang lah aku duk tunjuk. Hang.
tengok orang pula dah. Gaya dia, gaya muka tukang masak. Biar tukang masak zaman lah depa pakai kopiah tinggi kan. Tak ya. Tukang masak kita pakai kopiah, pakai serban masak. Takut apa? Betul apa rasa lemah semacam pula dah. Dia tahu Ustaz, kopi serban ni semua nak semayang Ustaz. Oi, daklah hak yang semayang lah. Hak masak yang nak bau minyak apa semua satu serban lah, bos. Serban hitam ke, serban kuning ke, kuning janganlah. Serban hijau ke, serban apa ke, ni khas untuk masak. Cuba balik nanti, depa boleh pandai hampa pandai internet tak? Oi, pandai. Pandai yang pandai ke buat pandai? Pandai betul lah. Balik suruh tanya Ustaz, saya nak tengok Al-Biruni, saya nak tengok Al-Farabi, saya nak tengok Ar-Razi, saya nak tengok Ibnu Khaldun, saya nak tengok Ibnu Battuta. Semuanya nama-nama ni semua pakai serban. Sini ada nama Ibnu Battuta? Tak ada. Al-Farabi, Al-Biruni, tak ada. Ibnu Sina, tak ada juga. Ibnu Khaldun, tak ada juga. Habis ada apa? Samsul, ada. Samsul, ada. Try satu lagi nama. Hafiz. Oh, ramai. Masuk sekolah tahfiz semua pun nama tahfiz. Jadi Muhammad Hafiz Al-Hafiz. Berapa kali Hafiz punya Hafiz? Azhar ada Azhar. Ada juga. Orang perempuan. Khadijah ada Khadijah. Ada. Awak lelaki yang jawab. Kenal lah. Aisyah ada Aisyah. Aisyah famous ha. Satu lagi ni mesti tak ada. Ruqayyah ada. Ada. Osman ada Osman. Ada. Okey, satu lagi. Ummu Habibah. Ummu Salamah. Tak ada. Zainab. Ummi Kalsum. Tak ada juga. Last nama ni kau ada. Cuba ya teka. Zulaikha. Ada. Macam apa berkenan apa? Kecil-kecil kata telur. Allahu Akbar. Tak apa. Makna dia kalau dia sebut nama orang perempuan, dia muka dia seronok. Orang laki-laki budak-budak bila sebut nama perempuan, kenal tak nama Zulaikha? Oh, kenal Zulaikha, seronok dengar. Makna dia normal lah tu. Baguslah tu, normal lah tu, elok lah tu. Habis. Wallahu a'lam. Izinkan saya buat dia punya pengulangan balik. Yang pertama, tolong hormat guru. Hormat guru termasuklah jaga kasut guru, pakaikan kasut pada guru, slipper guru, tangan guru, pegang tangan guru, bimbing guru. Walaupun guru kita tak buta, bawa dia juga, pimpin dia juga, pegang tangan dia juga. Yang kedua, saya pesan orang Islam, orang yang jangan rasa rendah diri dengan orang Islam kita. Sebab apa? Sebab kita ada dan Islam dia mesti kena datang dengan rukun rukun iman yang keempat, percaya dan beriman pada Rasul ada berapa orang? Mulai daripada hari ini semua kena baca cerita pasal 25 orang Rasul, mesti tahu macam mana nak cerita, mesti tahu macam mana siapa lagi Nabi yang Allah Ta'ala angkatkan dia, selamatkan dia macam Nabi Isa. Ada? Tak tahu, saya tak mau cerita. Kena baca. Siapa dia Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi Daud sebelum Nabi Daud jadi Nabi? Mana boleh.
Siapa dia yang angkat Nabi Daud menjadi Nabi? Nabi Daud selepas dia anak dia Nabi Sulaiman. Siapa Nabi yang hidup sebelum zaman ketiga-tiga orang Nabi ni? Pandai. Siapa jawab tak sat? Kan hang main teka ya? Hang jawab betul. Wallahu alam. Minta ampun, minta maaf. Cumanya yang ni pesanan yang terakhir Syekh Nuruddin pesan kat kami. Dengar. Okey, semua tenang. Habis dah cerita tadi. Yang saya kata kena cungkil bakat. Oh lupa, cikgu, pesanan saya tadi satu. Cikgu tolong cungkil bakat anak murid. Tolong cungkil bakat anak murid. Tolong cungkil bakat anak murid. Menggunakan perkataan yang baik itu wajib. Memberi nasihat itu wajib. Berlapang dada dengan anak murid wajib. Yang saya nak tambah tadi, tolong cungkil bakat anak murid. Nampak dia pandai melukis, tolong cungkil bakat dia lukis. Bagi dia jadi arkitek buat bangunan. Sekarang kita tengah nak buat satu bangunan special, bangunan Al-Quran. Di Selangor kita cuba nak buat satu bangunan baru, bangunan khusus untuk Al-Quran. Nanti kalau siap, insya-Allah, siapa yang nak buat lawatan, mai Selangor kita tengok Al-Quran daripada zaman dulu sekali first tulis Quran sampai zaman sekarang. Insya-Allah. Tak sat baru saya jumpa untuk buat proposal benda macam tu. Tolong. Wallahu alam. Okey, dengar elok-elok. Habis dah. Itu semua saya pesan habis dah. Dengar ini. Yang ni last. Pengetua, guru besar, pengetua guru besar, cikgu-cikgu, anak-anak murid, sahabat-sahabat qasidah, dengar elok-elok ya. Siapa-siapa di dalam dewan yang mulia ini, semua yang luar sekali-sekali ya. Siapa-siapa yang ada di dalam dewan ini bersama dengan kita dalam majlis ini, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang kepada dia untuk masuk ke dalam syurga pada hari akhirat esok. Dengar elok-elok. Siapa-siapa yang ada dalam ni, yang di akhirat esok tiba-tiba Allah takdirkan nama dia masuk syurga, maka saya pesan, tolong jangan lupa kawan-kawan, pegang tangan kawan-kawan, bimbing juga untuk masuk dalam syurga sama-sama. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang ada dalam majlis hari ini yang Allah Ta'ala takdirkan dia masuk syurga esok, jangan tinggal kawan-kawan, pegang tangan kawan-kawan, tolong bawa juga masuk dalam syurga. Mudah-mudahan dengan cara macam tu semua orang boleh masuk dalam syurga, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.